Ya, kita mulakan hari ini kita belajar hadis. Tajuk baru Babur Riba. Babur Riba. Hadis yang ke-649. Apa? 849. 849. Babur Riba. Okey, siapa nak mulakan? Silakan. Boleh baca. Suara Ustaz clear tak? Clear. Clear. Okey. Silakan. Baca dah Ustaz dia. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 849. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW telah laknati orang yang makan riba dan yang memberi makannya dan penulisnya dan dua saksinya. Dan ia bersabda, mereka itu sama. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Satu lagi. 850 dan bagi Bukhari seperti itu dari hadis Abi Juhaifah. Baik. Catatkan ya. Hadis 849 sekalikan dengan 850. Satu hukum ya. Hadis sah. Matan, dilarang makan riba. Dilarang makan riba. Hukum haram. Jadi ya, dalam mentafsirkan mengenai tentang riba, ya, asal riba itu dikatakan sebagai riba jahiliyah, yang mana ya, yang pelopor pertama yang melakukan pada masa itu ialah ya, orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka ya memberikan pinjam kepada penduduk Madinah, sehingga ya, penduduk Madinah kebanyakannya terhutang budi kepada orang-orang Yahudi, sehingga sokongan kepada Nabi masa itu ya, berbelah bagi, sama ada nak menyokong orang-orang Yahudi ataupun nak menyokong Muhammad pada masa itu. Jadi dia berbelah bagi. Jadi datangnya hukum ya mengenai tentang riba ya, ada dalam Al-Quran ya. Wala ta'kulu riba adhafan mudha'afatan, dan kamu makan riba gandaan yang digandakan. Jadi riba ini ya, riba yang ya asal usul berlakunya, yaitu ya, sesuatu pinjaman yang ya, dikatakan ada penindasan. Ya, ada penindasan, menzalimi. Contohnya misal kata ya, pinjam 100 ya, cukup bulan hendaklah dibayar 150 ya. Kalau melebihi lagi tambah lagi 50, dah jadi 200. Artinya bunga ni makin banyak daripada harga asal ataupun pinjaman asal. Ini yang dikatakan ya, riba adhafan mudha'afatan ya. Itu istilah riba. Jadi dalam hal ini Nabi melaknat pemakan riba ya, baik pembayarnya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Dikatakan ya, mereka adalah subahat, sama ya, mereka subahat, sama saja mereka. Sekarang ni kita katakan di tempat kita yang melampau-lampau ialah pinjaman ahlung. Pinjaman ahlung ni, ini yang ya, dikatakan benar-benar riba jahiliyah, yang mana ya, tidak ada undang-undang buat mereka untuk meletakkan gandaan ya, mereka suka-suka
meletakkan berapa peratus gandaan daripada pinjaman tadi. Terkadang setengahnya mereka meminjam 50,000 atau 5,000 lah, 5,000 contoh. Tapi tak habis-habis ada kisah-kisah mengenai tentang orang yang tertindas sampai mana berpuluh tahun tak habis-habis. Dia pinjam 5,000 tapi tak habis-habis. Jadi bila disiasat didapati yang dipinjam bukan 5,000, 50,000. Macam mana mereka boleh letakkan 50,000? Sewaktu mereka tanda tangan perjanjian, tanda tangan, mereka letakkan 5,000. Rupanya dalam 5,000 ini mereka boleh kosongkan lagi 5 tu ada ruangan lagi, boleh dikosongkan lagi, letak kosong jadi 50,000. Tidak disedari oleh peminjamnya. Tahu-tahu dia tak habis-habis dia pinjam. Ini dikatakan penindasan dalam riba. Sebab itu Nabi melaknat baik pemakan, penulis, dua saksi, semuanya adalah sama. Dalam segi hukumnya adalah haram. Itu dikatakan riba jahiliyah namanya. Baik, 851 siapa nak baca? Okey, saya baca Ustaz. Okey, sila. Hadis 851 dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, ia bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Sedang yang paling ringannya seperti seseorang bersetubuh dengan ibunya. Tetapi sejahat-jahatnya riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh Hakim dengan cukup, dan ia sahkan dia. Okey, catatkan hadis 851, hadis sah. Matan menunjukkan bahawa ada banyak jalan-jalan yang menuju kepada perbuatan riba. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi riba ini dikatakan oleh Nabi ini mempunyai tingkatan-tingkatan sampai 70 tingkatan, 73 tingkatan. Dan katanya tingkatan paling rendah adalah katanya seseorang itu mencampuri ibunya. Itu dikata riba juga, termasuk riba, tapi tingkatan itu katanya paling rendah. Sedangkan tingkatan dosa paling besar ialah perbuatan riba adalah seperti dosa merosakkan kehormatan orang muslim. Itu adalah paling besar. Jadi tingkatan-tingkatan yang lain termasuk yang dikatakan pinjaman-pinjaman, itu termasuk dalam kategori riba. Jadi kita dapat fahamkan rupanya riba itu banyak tingkatannya. Tapi yang masyhurnya ialah hal mengenai tentang pinjaman, yang mana pada pinjaman itu ada bayaran berganda. Baik, 852.
Halaman 52, siapa nak baca? Baca Ustaz. Ha. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu jual emas dengan emas, melainkan mitsil dengan mitsil, dan janganlah kamu tambah sebahagian atas sebahagian, dan janganlah kamu jual perak dengan perak, melainkan sama dengan sama, dan jangan kamu tambah sebahagiannya atas sebahagian, dan janganlah kamu jual yang hadirnya dengan yang gaibnya. Muttafaqun alaih. Lagi 853. 853. 853 dari Ubadah bin Samit, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, boleh jual emas dengan emas, dan perak dengan perak, dan bur dengan bur, dan syair dengan syair, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, miksir dengan miksir, sama dengan sama, tunai dengan tunai. Tetapi apabila berlainan macamnya, bolehlah kamu jual sebagaimana kamu kehendaki jika ada ia tunai. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, satu lagi. Tu ada satu hukum. 854 Ha. dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, juallah emas dengan emas, sama timbangnya, sama bandingnya, dan perak dengan perak, sama timbangnya, sama bandingannya. Barang siapa menambah atau minta tambah, maka ia itu riba. Baik ya. Catatkan 852, 853, 854. Catatkan hadis Sahih Isnad. Sahih Isnad. Isnad tu sanad ni. Matan menerangkan ada riba fadl. Menerangkan ada riba fadl. Hukum fadl, fa alif lam fa dot lam. Alif lam fa dot lam, al fadl. Hukum sebab tidak ada riba fadl. Yang ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Alif lam nun, alif lam nun sin ya hamzah ta marbutah. Alif lam nun sin ya hamzah ta marbutah. Boleh sambung tu? Alif lam nun sin sambung, ya sambung, hamzah rumah kemudian ta marbutah. An-Nasi'ah nama dia. An-Nasi'ah. Balik nun sin. Balik ulang Ustaz. Ulang Alif, Ustaz. alif lam nun, alif lam nun sin ya hamzah ta marbutah. Hamzah tu letak rumah ya. Ya. An-Nasi'ah. Baik. Hukum, ya saya ulang, hukum sebab tidak ada riba fadl. Yang ada riba nasi'ah.
Ya, sebagaimana sambung ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak lain riba pada nasiah. Riba pada nasiah. Nokta hadis muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi. Baik, saya masuk dulu. Tiga hadis ini ya, menerangkan satu cerita, satu bentuk. Jadi, kalau kita tengok pun pelik juga ya, dengan hadis ini. Emas tukar emas, perak tukar perak. Ya. Kalau pisang tukar pisang, contoh macam itu. Ya. Jadi apa artinya sama dengan sama? Misil dengan misil tu mana sama dengan sama? Ya, yang sebut misil dengan misil, ya, sama dengan sama. Jadi, ya, tak ada artinya. Ya, kita ada emas tukar emas, timbangannya sama, tak ada artinya. Ya. Jadi, ya, hal yang dikatakan sini, ya, yang sahih itu ialah isnad. Isnad ni mana sanad. Yang menyampaikan sipulan-sipulan tu boleh dikatakan sahih. Betul. Tapi isinya, matannya, ya, matan atau kandungan dia, ya, dia tidak sahih. Sebabnya apa? Ya, pelik. Kandungannya itu pelik. Peliknya emas dengan emas, perak dengan perak, setimbang dengan setimbang, semisal dengan semisal. Ya, jadi ya, tak munasabah. Jadi hal ini ya, dikatakan bukan riba. Yang dikatakan riba ni ialah riba nasiah. Riba nasiah ni maknanya ialah ya, riba yang ya, ada gandaan dia. Baik, saya bagi awak emas, ya, saya bagi awak perak 1 gram, ya, engkau bayar dengan emas, barulah ya, dikatakan riba, ya. Sebab nilainya tidak sama. Ini perak dengan perak, setimbang dengan setimbang, jadi tak ya, munasabah dalam segi matan. Matan ni isi kandungan dia. Sanadnya mana? Sanadnya kadang sahih, orang-orangnya sahih, tapi isi kandungan yang diceritakan itu tak munasabah. Nah, dikategorikan riba. Sedangkan Nabi kata riba bukan riba fadl. Riba fadl yang tadilah, yang emas dengan emas, perak dengan perak, itu riba fadl. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya tidak lain riba itu pada nasiah, bukan fadl. Ya. Baik, 855. Siapa nak baca? 855. Saya baca, Ustaz. Okay. Hadis 855. Dari Abi Said Al-Khudri dan Abi Hurairah, bahawasanya Rasulullah SAW telah jadikan seorang sebagai amil di Khaybar, maka ia datang kepadanya dengan tamar yang baik. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah semua tamar di Khaybar begini? Ia jawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah, tetapi kami tukar 2 syak tamar dengan 1 syak ini dan 3 syak dengan 2 syak. Maka sabda Rasulullah SAW, jangan engkau berbuat demikian, tetapi juallah tamar campuran itu dengan dirham.
Kemudian belikanlah dengan dirham-dirham itu tamar baik ini. Dan ia berkata demikian pada benda-benda yang ditimbang. Sok ni maknanya gantang. Anda tidak tahu tak? Ya. Sod alif ain dia punya Arabnya. Sod alif ain. Sok. Ya. Ruminya sa. Ya, rumi sa lah sok ya. Sod alif ain. Jadi sok tu maknanya gantang. Kalau mud tu cupak. Ya. Dia punya timbangan Arab macam tu. Ya, kalau sok itu maknanya gantang. Mud ya atau cupak. Okey, kita catatkan hadis 855. Hadis sahih isnad. Macam tadi juga lah yang atas, ya, sahih isnad. Sanadnya sahih. Ya. Sahih isnad. Matan tidak boleh menukar kurma, tidak boleh menukar kurma campuran dengan kurma yang baik. Melainkan mesti sama. Hukum sebab boleh menukar kurma dengan kurma yang tidak sama. Sebab boleh menukar kurma dengan kurma yang tidak sama. Hadis ini dia lebih kurang macam hadis yang sebelumnya. Dikatakan sebagai sahih isnad, maknanya yang menyampaikan tu boleh dipercayai. Tapi kandungannya juga pelik. Kandungannya pelik. Apa tidaknya? Ya. Contoh kurma yang baik, ya, tidaklah ditukar dengan kurma yang baik. Ya. Saya ada rotop, ya, segantang, ya, kurma rotop. Ya, kemudian, ya, tukar kepada, ya, sipulan tu, ya, kurma rotop juga segantang. Jadi apa bezanya? Ya, kalau kita cakap kat sini, saya ada pisang nangka ni, ya, sesikat, boleh tak saya nak tukar pisang nangka kau sesikat? Ya, sama pisang dengan pisang jenis yang sama. Jadi tak logik lah. Kalau misalnya kita kata saya ada pisang nangka, ya, boleh tak tukar engkau ada pisang rastali, kita tukarlah. Ya. Jadi, ya, kalau sesikat dengan sesikat contohnya, tak mengapalah, sama-sama redha. Itu tukar menukar yang berlainan. Nama pisang, tapi jenis yang berlainan. Ini tak. Ya. Ini kita pisang nangka, tukar pisang nangka. Pisang rastali, tukar pisang rastali. Jadi tak logik dia punya kandungan hadis tu. Itu yang dikatakan, ya, di sini sahih pada isnad, sahih pada sanad. Ya, tapi pada matan ya, tidak masuk akal pada matannya. Takkanlah kurma rotop segantang tukar kurma rotop juga segantang. Apa artinya? Ya. Kalau kita punya kurma tak berapa baik, ya, grade yang B, dia ada grade A, boleh. Dia bagi kita segantang, kita bagi segantang lebih. Sebab kita punya kurang baik. Ya.
Baik, boleh teruskan 856. Saya baca Ustaz. Ha, Hadis 856 sila. dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata Rasulullah SAW larang jual beli tumpukan dari tamar yang tidak diketahui sukatannya dengan tamar yang sudah diketahui sukatannya. Riwayatkan dia oleh Muslim. Hadis 856 hadis ya sahih isnad. Ini banyak sahih isnad ni ya. Kemudian lepas sahih isnad tulis tawakuf, tawakofa. Tawakofa. Bunyikan tawakuf, bariskan. Tawakuf. Tawakofa. Kof tu letak sabdu. Tawakuf. 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 Saya ulang balik. Hadis sahih isnad, kemudian letak sebelahnya tawakuf. Tawakuf ni maknanya ya diberhentikan. Maknanya wakaf. Wakaf kan maknanya berhenti. Tawakuf. Itu bunyi tawakuf. Kemudian matan dia. Matan berat kurma yang tertentu. Berat kurma yang tertentu tidak boleh ditukar. Assalamualaikum. Tidak boleh dia apa Ustaz? Tidak boleh ditukar. Ditukar. Ditukar Ya. dengan kurma yang beratnya belum tentu. Koma, dianggap riba. Hukum sebab bukan riba. Sebab bukan riba. Jadi dalam hadis ini dikatakan sebagai sahih isnad. Maknanya sanadnya sahih, tapi matannya atau isi kandungannya tidaklah tawakuf. Mana diamkan dulu atau dibentikan dulu. Ya. Dan isi kandungannya pula dia mengatakan berat kurma yang tertentu tidak boleh ditukar dengan kurma yang beratnya belum tentu. Jadi katanya dianggap riba. Hukum sebab ia bukan termasuk riba. Hanya membezakan ya antara kurma yang ada nilai, ya, yang ada nilai mana grade A, dia tukar dengan grade B. Di situ kena fahamlah, kerana kita punya kurma kurang baik, kita kena bagi sukatan yang lebih ya dengan mereka yang menukar ya kurma yang baik. Jadi kita nakkan kurma yang baik, jadi kita kena bagi lebih dengan dia, sebab ya itulah nilai namanya. Itu tidak salah ya. Hadis 857, silakan. Saya baca Ustaz. Sila. 857 dari Ma'mar bin Abdullah. Ia berkata, sesungguhnya saya pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, makanan dengan
makanan dengan makanan jual belinya sama dengan sama dan adalah makanan kami pada masa itu syair. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. Syair tu ya dikatakan sebagai gandum. Ya. Gandum. Gandum. Ya. Syair. Baik ya, hadis 857. Hadis sama dengan tadi juga sahih isnad. Sebelahnya letak tawakuf. Kemudian matannya boleh menukar gandum dengan gandum, tetapi harus sebanding. Hukum sebab tidak harus sebanding. Sebab tidak harus sebanding. Jadi dalam hadis ini sama dengan hadis sebelumnya juga, iaitu sahih pada sanad. Tapi dalam segi matannya, ya, gandum tukar dengan gandum. Ya. Jadi ya, contoh ya, kita ya, tukar gandum dengan gandum. Benda yang sama, buat apa nak ditukar? Jadi logiknya, kita ada gandum satu cupak. Ya, kita tukar dengan orang sebelah, saya nak tukar gandum boleh tak? Tukar dengan apa? Ya, gandum jugalah. Apa apa gunanya tukar gandum dengan gandum? Ya, tak logik. Macam tu kalau beras contohnya, saya ni ada gandum tapi tak ada beras, boleh tak kita tukar? Ya, kau bagi aku beras, aku bagi gandum. Itu logik lah. Ini pula gandum dengan gandum, setimbang dengan setimbang. Jadi hal macam ini ya tidak logik. Tapi kalau seandainya kerana mutu dia, ya, ini bermutu, ni kurang bermutu, itu boleh. Itu logiknya boleh. Ya. Saya punya gandum ni ya tak tak bermutu sangat. Ya, boleh tak tukar kepada kamu ya gandum yang lebih bermutu. Tapi saya bagilah lebih. Tak apa. Ya. Itu maknanya logik lah. Ya. Okey. 858 pula. Silakan. Saya baca Ustaz. Hadis 858. Dari Fadullah bin Ubay, ia berkata, pada hari peperangan Khaybar, saya beli kalung dengan harga 12 dinar yang ada padanya emas dan manik. Lalu saya pisahkan dia. Maka terdapat padanya emas lebih daripada 12 dinar. Saya beritahu yang demikian kepada Nabi SAW, maka sabdanya, tidak boleh dijual sebelum dipisahkan. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 158. 858. 158. 858. 858. Tengok dah. Kabur dah mata. 858 ya. Hadis sahih isnad. Sahih isnad, kemudian sebelah letak juga tawakuf. Matan, dilarang menukar emas dengan lebih kurang.
dilarang menukar emas dengan berlebih kurang. Hukum sebab boleh berlebih kurang. Hukum Ustaz. Sebab boleh berlebih kurang. Baik ya, dalam hadis ini juga macam hadis sebelumnya, sahih isnad, ya, sanadnya saja sahih. Ya, kemudian hadis ini kita tawakufkan. Tawakuf ni maknanya kita berhentikan atau kita diamkan. Ya. Sebabnya apa? Ya, sudah tentulah satu yang tak logik. Ya, puan-puan sekarang ni ada gelang emas, dan pada gelang tadi adalah manik-manik dia ataupun batu-batu dia. Jadi bila puan nak gadaikan emas tadi, ya, puan kena tanggalkan pula batu-batu itu. Jadi jadi rosaklah kita punya gelang emas tu. Jadi tak logik dalam segitu, sebab itu kena lebih kurang. Maknanya adanya batu-batu tadi hanya boleh lebih kurang atau ditimbang lebih kurang dengan harga emas, tapi tolaklah sebab ada batu tu. Tapi ini pula kita suruh tanggalkan batu-batu yang ada pada gelang atau pada kalung, sudah tentulah rosak gelang dan kalung tadi. Jadi sebab itu dikatakan di sini sahih pada isnad, tapi dalamnya matanya tak logik kalau kita buat demikian. Sebab itu boleh lebih kurang dengan harga, dengan timbangan dan harga, boleh lebih kurang. Ini pula kena tanggalkan, jadi tak logik. Itu dikatakan sahih isnad namanya. Baik. Jadi banyaklah bab-bab yang berkaitan hadis riba ni, hukumnya macam tu. Kita kena perlu pertimbangkan. Lagi 859. Okey, 859. Siapa nak baca? Silakan. Hmm. 859. Senyap. Okay, saya baca lagi Ustaz. Sila. Okay, hadis 859 dari Samurah bin Jundab bahawasanya Nabi SAW larang jual beli haiwan dengan haiwan bertempuk. Diriwayatkan dia oleh 5 dan disahkan dia oleh Tirmizi dan Ibnul Jarud. Lagi satu. Hadis 860 dari Ibnu Umar, ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berjual beli dengan inah dan kamu pegang buntut-buntut sapi dan kamu redha dengan tanaman, kamu tinggalkan jihad. Niscaya Allah kenakan atas kamu kehinaan yang ia tidak akan cabut dia hingga kamu kembali kepada agama kamu. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dari riwayat Nafi daripadanya, tetapi di dalam isnadnya ada pembicaraan, dan bagi Ahmad seperti itu dari riwayat Atta dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan, dan disahkan dia oleh Ibnul Qattan. Baik, katakan dulu 859. Hadis lemah. Matan melarang menukar binatang dengan binatang secara hutang. Hukum
sebab boleh. Baik, saya masuk mula ya. Hadis 859 dulu. Hadis 859 ini, pertukaran binatang dengan binatang haruslah dilakukan dengan cara tunai. Tidak boleh berhutang. Ya, misalnya haiwan yang satu diserahkan hari ini, kemudian haiwan penukarannya di kemudian hari. Itu isi kandungan. Tapi hukumnya boleh. Boleh berbuat begitu. Ya, sebab itu hadis ini lemah. Ya. Dikatakan lemah hadis ini. Jadi ya artinya boleh. Ya. Dia dah berikan binatang kepada kita dan kita ya berhutang lagi untuk memberikan binatang kepadanya. Jadi ya hal itu sebenarnya boleh. Dalam hadis nampak tak hadis dia ujung ditulis nasi'ah. Nasi'ah yang kita tulis tadi riba pada nasi'ah. Nasi'ah ni mana riba cara hutang. Ya. Dengan cara hutang tu boleh riba. Ya. Jadi artinya boleh ya. Dengan cara berhutang penangguhan kita punya binatang, dia dah hantar binatang jantan kepada kita, lembu jantan. Ya, dan kita ya nak tukar dengan lembu betina, tapi lembu kita ya belum sempat nak hantar lagi. Jadi ditangguhkan. Boleh, tidak ada salahnya. Ya, itu perjanjian. Hadis yang 860 catatkan, 860 hadis sah. Matan dilarang jual beli secara inah. Secara inah. Alif lam ain ya nun ta ada dalam hadis tu. Alif lam ain ya nun ta. Al inah. Al inah. Saya ulang, dilarang jual beli secara inah atau al inah. Kemudian sambung, lihat hadis 818, 819, 820. Ustaz, tolong ulang. Okey. Dilarang jual beli secara inah. Lihat hadis 818, 819, 820. Hukum sebab mubah. Sebab mubah, kerana bukan riba. Baik. Inah itu ada pada hadis 818, 819, 820. Ya. Tapi bolehlah diletak nota sikit. Ya. Inah maksudnya ialah mementingkan wang. Bukan semata-mata untuk keperluan hidup.
koma, Duk. tetapi wang untuk uang. Untuk uang. Uang untuk uang. Kemudian letak satu nota lagi, memegang ekor sapi, buntut tadi buntut buntut tu ekor lah memegang ekor sapi ialah mengutamakan pertanian dan mengabaikan kepentingan agama. Kemudian sambung lagi, orang yang berdagang, Ya. orang yang berdagang, Sambung kat mana Ustaz? bawa dia lagi, bawa dia lagi. Berdagang. Orang yang berdagang semata-mata untuk cari uang dan demi uang, koma, sehingga menyusahkan umat dan melanggar agama dan meninggalkan jihad fi sabilillah adalah haram. Itu yang dimaksudkan. Macam kadang riba ahlung atau ceti, kita bahasakan ceti. Wang demi uang sehingga menyusahkan umat. Banyak umat merana kerana menanggung hutang yang bertimpa-timpa daripada riba itu. Kerana wang demi uang, perniagaan. Jadi inilah yang dikatakan haram dan meninggalkan agama, melanggar agama, meninggalkan jihad. Semua ini jadi dia haram. Sebab itu riba itu haram, disebab dalam riba itu terkandung kezaliman. Ada penganiayaan atau kezaliman. Ini yang jadikan dia haram. Baik, satu lagi, siapa nak baca? Silakan. Lapan enam dua. 861. 861 dari Abi Umamah dari Nabi SAW, ia bersabda, barang siapa memberi satu syafaat kepada saudaranya lalu ia memberi satu hadiah kepadanya, lantas ia terima dia, maka sesungguhnya berarti ia telah datang kepada satu pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud, tetapi pada isnadnya ada pembicaraan. Satu lagi. 862 dari Abdullah bin Amir bin Ash, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknati penyuap dan penerima suapan.
diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan ia disahkan sekian. Baik, 861 catatkan hadis boleh dipakai. Matan dilarang penolong menerima hadiah. Saya ulang, dilarang penolong menerima hadiah dari orang yang ditolongnya. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad. Irsyad untuk pimpinan. Untuk pimpinan. Baik. Hadis ini bermaksud seseorang yang menerima hadiah atas jasanya melepaskan seseorang dari hukuman, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Jadi dia melepaskan seorang daripada hukuman, patut dia kena hukum. Ya, tapi dirasuah atau bentuk hadiah. Ya, maka ya, dia telah melakukan dosa besar. Ini ya yang termasuk dalam membuka pintu-pintu riba. Hadis 862 pula jadikan 862 hadis sah. Hadis sah saja. Ya. Hadis sah. Matan dia dilarang menyuap dan menerima suapan. Tentang hukuman. Hukum haram. Hadis ini pendek ya kalau nak dihafalkan. Yang akhir ni ar-rasi wal murtashi. Ar-rasi al murtasi. Ya, la'ana Rasulullah SAW, telah melaknat oleh Rasulullah SAW. La'ana itu melaknat ya. Telah melaknat Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. Ya, orang yang menyuap, memberi rasuah dan yang menerima rasuah. Ya. Jadi dua-dua ya, hukumnya adalah haram. Jadi maksudnya orang yang menyuap seseorang yang menjadi penegak hukum, ini hakim ya, disuap agar dia lepaskan dari hukuman, ialah merupakan perbuatan terkutuk. Dan orang yang menerima suapan seperti itu juga merupakan perbuatan terkutuk. Akhirnya tidak dapat ditegakkan keadilan. Ya. Inilah ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW. Okey, insyaAllah ya, kita akan datang, kita sambung lagi. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah ya, petang ini. Dan kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah.